Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni masuk semula dalam minggu ke-6. Cikgu teruskan saja. Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat walafiat. Okey, minggu ke-6 ni tadi akan masuk dalam tajuk cakap ajuk dan cakap pindah. Okey, cakap ajuk dan cakap pindah. Okey, mula-mula tadi lihat dulu objektif pelajaran. Mengapa tadi belajar minggu ni, apa tujuannya? Untuk memastikan para pelajar dapat membezakan di antara cakap ajuk dan cakap pindah, ataupun dan juga objektif yang kedua, para pelajar dapat menukar cakap ajuk kepada cakap pindah, dan begitu juga sebaliknya, iaitu cakap pindah bertukar kepada cakap ajuk. Tajuk ini merupakan antara tajuk kegemaran yang dikeluarkan dalam O-Level selalunya, bukan semestinya tetapi selalunya. Kamu memang sudah belajar ini dari tahun 7, tapi masih berlaku beberapa kesalahan, dan benda ni akan cikgu ulang-ulang sampai kamu tahun ke-11, tahun 11 nanti. Sebab ia antara soalan kegemaran selain daripada ayat aktif dan ayat pasif. Okey, cikgu kedepankan sikit. Okey, cakap ajuk dan cakap pindah. Apa yang dimaksudkan dengan cakap ajuk? Cakap ajuk ialah percakapan seseorang tentang sesuatu perkara. Oleh sebab itu, cakap ajuk berupa petikan percakapan yang membentuk perbualan atau dialog. Seperti mana dia punya hint ataupun dia punya pembayang yang paling sadang untuk mengingat bahawa cakap ajuk ialah dialog dan cakap pindah ialah ayat biasa. Balik-balik cikgu ulang dari dulu. Anda perlu cikgu terangkan secara lebih mendalam. So kamu memang pandai benda ni, cuma perlu diperbaiki. Ayat cakap ajuk menggunakan pembuka kata dan penutup kata dalam tulisan. Namanya dialog kan, memang ada pembuka kata dan penutup kata, kecuali ia berbentuk dalam bentuk karangan. Ada dalam karangan, ada namanya dulu watak, habis itu baru dialog. Itu nak payah membuat pembuka kata dan penutup kata. Tapi kalau dalam ayat dialog biasa, memang ada pembuka kata dan penutup kata. Ayat cakap pindah. Ayat cakap pindah ialah bentuk ayat yang tulis semula dalam bentuk perbualan, daripada bentuk perbualan kepada bentuk karangan. Maksudnya tu ayat biasalah. Karangan kan, karangan biasa. Ayat biasa maksudnya tu. Ayat cakap pindah tidak menggunakan tanda pembuka kata dan penutup kata. Ia nak menggunakan itu, ia namanya ayat biasa. Walaupun bentuknya beza daripada bentuk ayat cakap ajuk, tetapi maksudnya yang disampaikan adalah sama. Okey, apa je cikgu? Walaupun tadi tukar dialog, contohnya, awak buat apa masa ini? Kata saya kepada awak, kata saya kepada Ali. Bila ditukar kepada cakap pindah, cakap ajuk, itu tukar kepada cakap pindah. Awak buat apa pada masa ini? Kata Ali kepada Abu lah, contoh. Ali ingin tahu apa yang Ali buat pada masa itu. Ini tukar kepada itu. Sekarang kamu lihat. Okey. Langkah-langkah menukarkan ayat. Ini yang penting. Jangan mengubah makna ataupun maksud asalnya. Kalau maknanya tentang ia tanya khabar, bila kamu tukar kepada cakap pindah, ataupun sebaliknya, tetap juga tentang bertanya khabar. Ini dah boleh kamu cerita pasal lain terpulang. Contohnya bermain bola dia. Yes, ayat itu bertanya khabar. Bila kamu ubah, mesti menggunakan maksud bertanya khabar. Yang kedua, susunan ayat hendaklah dikekalkan, yang dahulu didahulukan. Contohnya yang tadi cikgu terikan, awak buat apa pada masa ini? Tanya Ali kepada Abu. Ini dah boleh kamu terbalikkan. Abu bertanya kepada Ali terpulang. Pasal yang bertanya tu Ali. Susunan tu tetap kamu kekalkan, tapi kamu ubah kepada cakap pindah. Lakukan perubahan perkataan. Contoh perkataan yang diubah, ini contoh, ada banyak lagi. Contoh yang dirubah ketika cakap ajuk ditukar pada cakap pindah. Saya sedang makan, kata Ahmad kepada Abu. Ahmad sama Abu, itu nama-nama yang biasa yang selalu digunakan sebagai contoh. Saya sedang makan, kata Ahmad kepada Abu. Bila kamu tukar, Ahmad, dia mau cakap saya. Kalau saya, dialog tu ya. Ahmad memberitahu bahawa dia sedang, atau Ahmad memberitahu Abu bahawa dia sedang makan. Sama aja seterusnya.
kami tukar kepada mereka, di sini kepada di situ, kecuali ia sudah membuat di situ. Di situ bilang bertukar tetap jadi di situ. Ini tukar kepada itu. Tapi kalau sudah itu, tidak boleh kamu tukar jadi ini. Okey? Ketika itu kamu tukar kamu, dia, hamba, dia, begitu dan sebagainya. Itu cuma contoh. Okey? Contoh penukaran ayat. Ini ayat suruhan. Contoh bawa minuman itu ke situ, kata Ali. Ali menyuruh membawa minuman ke situ. Ia menyuruh bawa minuman itu. Walaupun ada perkataan menyuruh di sana, tapi ia bermaksud menyuruh. Kata tu kamu buang. Nak kamu Ali berkata bawa minuman ke situ. Ini boleh. Walaupun ayat tu lurus, tapi bila di peringkat menengah ni, kata tu mesti kamu tukar menjadi menyuruh, sebab ia ayat suruhan. Sama juga dengan ayat larangan. Jangan bermain di tepi sungai itu kerana bahaya, kata Ali kepada Ahmad. Ali melarang ataupun Ali menegah. Ia ada Ali berkata jangan bermain. Ada. Tu artinya kamu buat sana jangan Ali melarang ataupun Ali menegah. Okey. Seterusnya kamu boleh contoh ni ayat permintaan. Kamu sudah belajar dulu macam mana ayat permintaan. Yang meminta tolong arah orang itu. Okey. Cikgu scroll dulu ke bawah. Nama di scroll tadi. Ini ayat permintaan. Okey. Ayat permintaan tolong. Ayat permintaan selalunya ada tolong. Tolong. Sama je dengan ayat silaan. Silalah masuk. Silahkan masuk, kata Ali kepada kawannya. Bila kamu tukar kepada cakap pindah, Ali mempersilahkan kawannya masuk. Kan buat Ali kata sila. Dia bila kamu ubah, ia ada perkataan yang 100% tepat. Kamu boleh ubah suai ayat tu. Yang penting dialog tu kamu tukar kepada ayat biasa. Dan elakkan daripada menggunakan perkataan kata. Okey. Kamu sampai kat menengah. Kata ni nada Ali berkata nada. Ali memberitahu, Ali menyuruh, Ali menerangkan dan sebagainya. Sama juga dengan ayat seruan. Mengapa ayat seruan? Sebab ada tanda seru dalam dialog itu. Bila kamu tukar kepada cakap pindah, Ali mengaduh kerana kakinya sakit. Memberitahu. Ayat biasa bukan lagi ayat seruan. Ia sudah jadikan ayat biasa. Jadi ayat Ali mengaduh kerana kakinya sakit. Ayat tanya. Hai, apa khabar Sili? Kata Fai Jun Pui. Ini gunakan nama Cina. Jadi bila ditukar, yang cikgu buat tadi, Ali bertanya kepada Abu. Ini Fan Jun Pui. Fan Jun Pui menegur Sally sambil bertanyakan khabar. Sekiranya kamu buat sana, Fan Jun Pui bertanyakan khabar, Sally pun masih cikgu terima, masih lurus. Tapi kalau buat Fan Jun Pui menegur Sally sambil bertanyakan khabar, mengapa ada perkataan menegur? Sebab ada perkataan hai. Itu menunjukkan ia menegur. Assalamualaikum. Kalau yang bagi salam, kata Ahmad contohnya, Assalamualaikum. Apa khabar Ahmad? Kata Ali. Bila orang bertukar, kata Ali memberi salam sambil bertanyakan khabar Sedi, ataupun Ali memberi salam kepada Ali sambil bertanya khabar. Mana saja. Yang penting kamu buang dialog itu. Tukar pembuka kata, penutup katanya tu, dan susun buang kata-kata, ubah kepada perkataan yang lebih sesuai. Itu contoh. Ini banyak saya terangkan sebab kamu sudah belajar benda ni balik-balik. Okey. Yang penting kamu buat latihan itu dulu. Okey. Seterusnya. Gurindam. Yang antara soalan A-level dalam bahagian 4 ataupun soalan 4 kertas 2. Kamu sudah belajar pantun. Pantun tu akan cikgu ulang balik. Sebab hari tu itu sudah syair yang kamu ketinggalan. Sudah sampai cikgu terangkan saat kamu cuti hari tu. Tapi dapat nanti cikgu terangkan bila buka sekolah. Gurindam merupakan puisi Melayu yang paling lama. Okey, selain daripada pantun, selain daripada
Seloka selain daripada syair. Gurindam antara puisi yang paling lama. Satunya cikgu, puisi terbahagi kepada dua, puisi moden dan puisi lama. Puisi moden satu saja, itu saja. Kalau puisi lama ada 4. Gurindam, seloka, syair, pantun. Okey. Salah satu puisi lama adalah Gurindam. Gurindam berasal dari India. Perkataan India. Pada dasarnya Gurindam sama dengan pantun kilat. Mengapa yang panggil pantun kilat? Sebab dia 2 baris saja. Maka kebanyakan Gurindam yang asli, masa ni ada yang berubah. Yang asli ia 2 baris. Sama je macam pantun. Masa ni kalau kamu lihat ada pantunnya 3 kerat ya. Padahal ada pantun benar-benar pantun 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat, 8 kerat. Ia ada 3 kerat. Bila jadi 3 kerat salah dia. Tapi disebabkan peredaran masa dan ada pengukuhan yang benar-benar, banyak dia tunggang terbalik. Okey, banyak penambahan rimanya bertukar. Itu pantun tu masa ni. Gurindam dah banyak ada pakai, tapi dipanggil pantun kilat. Ia 2 baris saja. Macam si Rajid dalam Upin Ipin, 2 3 kucing berlari, tapi itu pantun. So apa ia pantun? Sebab ia ada pembayang. Okey. Kalau Gurindam enggak. Gurindam, ciri-ciri Gurindam terdiri dari 2 baris. Baris pertama merupakan pernyataan dan baris kedua adalah penerangan. Ia ada pembayang, ia direct. Kalau kamu lihat contohnya sekarang, ia direct. Kalau melihat yang contoh di bawah tu, barang siapa hendak bertanya maka tanyalah pada ahlinya. Maksudnya tu, kalau kamu akan bertanya tentang suatu perkara, tanya orang-orang yang tahu atau pakar dalam hal itu. Ia ada pembayang. Kalau pantun ada bayang-bayang kan. 2 3 kucing berlari, mana nak sama kucing belang. 2 3 boleh ku cari, mana nak sama dengan awak seorang. Apakah kena dengan kucing sama orang? Intinya pembayang itu cuma melawakan bunyi. Ataupun untuk rimanya lawak. Itu pantun. Tapi kalau Gurindam, ia indah banyak bunga-bunga. Ia direct. Ia direct. Kedua baris mempunyai bunyi akhiran rima yang sama, iaitu AA. Kamu sudah belajar apa dia rima. Rimanya sama. Kalau kamu lihat bang siapa hendak bertanya maka tanyalah pada akhirnya. Dua-duanya AA, nyanya. Ya AA. Sama juga walaupun ya mumu. Masih juga AA. Siapa? Ia sama. Bunyi huruf belakangnya sama. A itu bukan bermaksud ia mesti huruf A. Maksudnya tu ia menandakan bunyinya sama. Kamu boleh lihat ada nota-nota pantun dan lain sebagainya. Mengapa ya ABC, ABC, ABCD, ABCD. Kalau Gurindam ada, ya AA saja. Okey. Terdiri dari yang keempat, memiliki fungsi sebagai ajaran atau arahan. Gurindam ni ia lebih fokus kepada ajaran ataupun arahan ataupun luahan saja. Ia ada macam teka-teki, ia ada yang jenaka nada. Ia kebanyakan walaupun ada, tapi fokus utama Gurindam ialah untuk pengajaran ataupun arahan. Okey, terdiri dari 2 sampai 6 kata setiap barisnya. Bukan 10 kata, 2 sampai 6 kata setiap barisnya. Contoh Gurindam. Gurindam ini Gurindam 12 Walaupun cikgu buat sampai 12 baris, tapi ini antara Gurindam yang legend, legendanya orang yang lama. Kamu boleh lihat ada Google lagi macam mana Gurindam 12. Ini dipanggil Gurindam 12 nama Gurindamnya. Barang siapa hendak bertanya maka tanyalah pada ahlinya, nyanya AA. Barang siapa mencari ilmu, carilah kepada guru. Seuru bu yu kan itu AA masih. Ilmu carilah pada para guru. Tapi ia bahasa klasik ada kepara lah. Okey, kepara bahasa ini bahasa klasik. Okey, fahami ia adalah puisi lama. Jadinya bahasa-bahasanya pun bahasa lama, bercampur aduk. Jika belajar bersungguh-sungguh, keberhasilan akan engkau rengkuh. Rengkuh tu akan dimilikinya lah. Akan dicapainya. Okey. Jika berilmu, janganlah angkuh, nanti dirimu akan terjatuh. Kan pengajaran kan. Walaupun ini pandai, jangan sombong. Okey, sudah cikgu beritahu kamu kan,
Walaupun kita ni pandai, jaga akhlak kita ni. Okey, tunjukkan yang tadi itu pandai yang berkualiti, bukan pandai yang nada kualiti. Masa ni zaman kamu ada zaman banyak yang pada pandai, tapi sayangnya cikgu, kalau kamu tidak jaga ulah kamu, kamu tidak akan dipandang tinggi. Hanya tinggi di sekolah, tapi bila di luar pelajaran itu nombor satu juga, tapi yang kena lihat juga ialah perangai dan tingkah laku kamu. Okey, yang kelima, jika engkau belajar kitab maka harus taati adab. Artinya bila tadi belajar ilmu mesti ada adab. Macam kamu ke sekolah. Kamu datang ke sekolah mencari ilmu, ikut peraturan sekolah. Ini boleh sesuatu hati kita ni buat peraturan kita ni. Sama macam cikgu. Cikgu belajar datang bekerja ke sekolah, cikgu ikut peraturan sekolah. Okay, kamu boleh baca lagi contohnya ni. Okey, gurindam ada dua jenis. Itu gurindam berangkai, adalah bentuk gurindam yang ditandai dengan kata yang sama pada setiap barisan. Cuba kamu lihat apa maksudnya ditandai. Kamu lihat contohnya. Lakukan saja yang menurutmu benar, lakukan saja yang menurutmu pantas. Dalam ayat itu ada perkataan yang sama, balik-balik diulangnya. Itu dimaksudkan gurindam berangkai. Ataupun contoh yang kedua, hidup hanya bergantung hati, hidup hanya sesaat dan kemudian mati. Kan? Hidup hanya. Artinya ada perkataan-perkataan yang diulang. Itu namanya gurindam berangkai. Okay, kalau gurindam berkait, sekejap, nombor okay. Gurindam berkait adalah gurindam yang ditandai dengan adanya keterkaitan antara barisan pertama dengan baris-baris seterusnya. Ia ada perkataan. Ia cuma berkait, hubung kait dengan maksud saja. Kalau kamu lihat, siapa tak ingin sesat dunia akhirat, maka cepatlah taubat sebelum terlambat. Maksudnya tu, kalau nak mau sesat di dunia dan di akhirat, cepat-cepatlah tadi itu bertaubat. Walaupun ada perkataan yang berulang, tapi ia berkaitan. Itu maksudnya gurindam berkait. Tiada siapa yang lekas bertaubat sebelum kiamat, maka dapatlah itu yang namanya selamat. Okay, berkaitan dengan akhirat. Ia berfokus kepada ajaran. Ada pulang arahan, ada luahan, perasaan cinta, ada juga. Tapi yang cikgu, fokus utamanya ialah ajaran dan tentang agama. Okey, simpan dalam mindset kita ni. Simpan dalam tadi cuba ingati bahawa gurindam adalah puisi lama, satu. Yang kedua, ia dua baris. Atau ciri-cirinya tu ia dua baris. Yang ketiga, rimanya sama. Dan nada pembayang, nada ia direct saja. Ia direct memberi kamu beritahu direct. Ia nada banyak bunga-bunga. Okey, itu gurindam. Okey, itu saja video cikgu hari ini. Sengaja cikgu buat pendek sebab banyak benda yang berulang. Tapi sekiranya ada yang kamu indah faham, gunakanlah masa yang ada dalam jadual untuk kamu bertanya. Cikgu tu berharap kamu bertanya. Tapi kalau kamu tidak bertanya, apa yang cikgu dapat simpulkan di sana, kamu memang faham. Okey. Jaga diri kamu, jaga kesihatan. InsyaAllah semoga semuanya dipermudahkan. Mudah-mudahan COVID ini dihilangkan daripada bumi kita ni. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.